Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati para pembentang dan peserta Ikon Iman kali kelima tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita semua maklum, pengurusan persediaan halal semata-mata bagi memastikan standard piawaian halal yang dimiliki itu mempunyai jaminan integriti yang sangat tinggi. Namun sejauh manakah proses persediaan halal ini dikaji keberkesanannya? Memandangkan perkara ini juga melibatkan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan, dan perkara ini sebetulnya perlu diberi perhatian. Oleh itu saya, Pengiran Dr. Hajah Nur Khairiyah binti Pengiran Haji Hashim daripada Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban Universiti Islam Sultan Syarif Ali, pada sesi ini ingin membentangkan satu kajian berkenaan pembangunan instrumen soal selidik bagi penyelidikan yang saya dan tim saya sedang jalankan, iaitu tentang keberkesanan proses persediaan halal di negara Brunei Darussalam. Terdapat 8 perkara yang akan dihuraikan pada pembentangan saya ini. Sebagai pengenalan, pensijilan halal adalah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti yang mengesahkan sesuatu produk itu adalah mengikut garis panduan halal haram sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama Islam, terutamanya untuk memastikan tiada sumber yang haram bercampur dengan kandungan suatu produk. Jadi majoriti umat Islam sepatutnya memahami bahawa pensijilan halal adalah berasaskan hukum syarak, manakala tujuan utamanya pula adalah untuk memberikan keyakinan kepada pengguna Islam mengenai status halal sesuatu produk, baik berupa makanan ataupun lain-lainnya. Selain daripada itu, pensijilan halal juga dianggap sebagai memenuhi budaya pengguna yang mahukan produk yang memberi kesan kesihatan, selamat dan berkualiti. Apa yang menariknya, pensijilan halal juga dianggap sebagai satu nilai komersial perdagangan, iaitu ataupun marketing tools untuk meraih pasaran dalam dan luar negara, kerana permintaan ke atas produk-produk halal meningkat seiring dengan peningkatan pengguna Islam di seluruh dunia. Di negara Brunei Darussalam, permohonan untuk mendapatkan sijil halal adalah mandatory, terutama bagi pemilik perniagaan yang berkaitan dengan penyediaan makanan. Manakala permohonan sijil halal bagi produk selain makanan seperti produk perubatan bukan oral, produk kosmetik, barang gunaan dan perkhidmatan logistik adalah bersifat pilihan dan sukarela, yakni voluntary. Di antara prosedur bagi mendapatkan sijil halal adalah setiap pemohon hendaklah memastikan tempat perniagaan yang menyediakan makanan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang penyelia halal yang telah diperakui oleh Majlis Ugama Islam, yakni MUIB, sebagaimana yang termaktub di dalam bab 4-1 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Secara amnya, proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam ini adalah melalui beberapa peringkat hierarki terdiri daripada pihak yang berautoriti. Langkah ini juga adalah merupakan satu langkah kawalan yang berterusan oleh pihak pengurusan pensijilan halal semata-mata bagi memastikan standard dan piawaian halal yang dimiliki itu mempunyai jaminan integriti yang tinggi. Saya kongsikan di sini senarai dokumen yang diperlukan bagi dihadapkan semasa proses pensijilan halal, proses permohonan sijil halal. Ia ada lebih kurang 10 hingga 13 dokumen yang diperlukan khususnya bagi permohonan sijil halal untuk pengeluar produk makanan. Okey. Jadi selain daripada salinan kad pengenalan, sijil pendaftaran 16 dan 17, sijil kesihatan penyedia halal, senarai produk menu, senarai bahan ramuan, carta aliran produk, sijil halal, sijil pengakuan halal, bahan ramuan juga diperlukan bagi melancarkan proses pensijilan halal ini. Adapun proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam juga melibatkan pemeriksaan daripada juru audit halal daripada bahagian kawalan makanan halal, yang mana pegawai-pegawai ini juga yang akan menjalankan ujian lisan dan masalah juga ujian bertulis kepada penyelia makanan halal. Maka jika lulus, penyelia tersebut akan diberi tauliah oleh Majlis Ugama Islam. Dan seterusnya barulah pemeriksaan dijalankan kepada premis perniagaan,
Dan seterusnya, jika juru audit berpuas hati dengan hasil pemeriksaan yang telah dijalankan, maka mereka akan membuat satu laporan kepada ahli jawatankuasa pemeriksaan sijil halal dan label halal. Dan jika ianya disokong dan dipertimbangkan permohonan tersebut, maka laporan akan dihadapkan kepada Majlis Ugama Islam untuk meneliti selanjutnya dan mempertimbangkan permohonan tersebut. Namun, sejauh manakah proses keberkesanan sijil halal ini dikaji? Memenangkan perkara ini juga melibatkan kepuasan pelanggan dan perkara ini perlu diberi perhatian. Hasil beberapa tinjauan literatur berkenaan dengan instrumen-instrumen yang dibina untuk mengkaji tentang keberkesanan pensijilan halal, Muhammad Nazri 2007 membina satu instrumen soal selidik tentang keberkesanan pensijilan halal bertujuan untuk mengetahui kepekaan pengguna dengan pensijilan halal dan mengukur pengetahuan pengguna tentang badan pensijilan halal. Manakala pada tahun 2015, kajian Nur Fitri dan Mas Nisa, instrumen dibina adalah untuk mengkaji tentang aspek cabaran pensijilan halal. Manakala pada tahun 2018, kajian Hartini dan Hamidah pula menghasilkan soal selidik bagi mengkaji tentang keyakinan pelanggan terhadap pensijilan halal. Jadi berdasarkan beberapa instrumen telah dibina ini, kami mendapati bahawa instrumen adalah tertumpu kepada satu aspek yang khusus sahaja dan belum mendapati sebarang soal selidik yang merangkum keseluruhan aspek proses dan keberkesanan pensijilan halal yang menyentuh beberapa aspek seperti persepsi tentang keberkesanan proses pensijilan halal, faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses pensijilan halal, masalah yang wujud dan menghalang keberkesanan proses pensijilan halal, kelebihan pensijilan halal dan juga cadangan bagi meningkatkan kualiti proses pensijilan halal. Jadi oleh kerana itu, berdasarkan beberapa tinjauan literatur ini, pengkaji mendapati untuk meninjau dan tentang keberkesanan proses pensijilan halal menerusi instrumen soal selidik ini perlulah dibina dengan mengambil kira beberapa aspek penting ataupun multidimensi. Keperluan kepada kesahan instrumen menerusi kaedah semak pakar adalah penting bagi memastikan selain daripada kesesuaian isi kandungan, laras bahasa, akan tetapi juga untuk menilai ketepatan, kebenaran dan kebolehgunaan instrumen. Jadi isu yang sering ditimbulkan adalah item dalam instrumen soal selidik ini tidak disahkan terlebih dahulu sebelum dipercayai kebolehgunaannya terhadap sampel atau responden kajian. Namun ataupun nilai alfa Qur'anbah yang tinggi semata-mata tidak bermakna instrumen tersebut cukup baik dari segi kebolehpercayaannya, sedangkan instrumen tersebut tidak sah. Oleh yang demikian, kajian ini dilaksanakan bertujuan bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian yang dibina adalah cukup untuk mendapatkan data bagi penyelidikan yang dilaksanakan, iaitu tentang proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam dan keberkesanannya. Saya bacakan antara objektif kajiannya. Secara khusus, objektif kajian ini adalah untuk membina instrumen tentang proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam dan keberkesanannya. Dan yang kedua, menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam dan keberkesanannya. Manakala metodologi kajian ini pula memfokuskan pembangunan instrumen soal selidik bagi meninjau keberkesanan proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam yang meliputi beberapa proses dan tahapan, iaitu bermula daripada meneliti permasalahan, pelaksanaan kajian literatur hingga kepada pembentukan instrumen, seterusnya mendapatkan pengesahan pakar diikuti dengan kajian rintis dan analisis nilai alfa Qur'anbah. Pengkaji juga telah mengadaptasikan model KIPP, iaitu untuk membina satu kerangka konseptual pembinaan instrumen yang menggambarkan hubungan di antara konteks, input, proses dan juga produk. Jadi ini adalah gambaran rajah yang menunjukkan kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini. Dan berdasarkan adaptasi model KIPP bagi pembangunan instrumen soal selidik ini, mengkaji dapat menggambarkan reka bentuk kajian sebagaimana carta aliran yang kedua di bawah ini, di mana analisis data menghasilkan dapatan mengenai tahap kesahan adalah berdasarkan maklum balas majoriti daripada kalangan pakar,
yang dihuraikan di dalam borang yang disediakan oleh pengkaji, manakala analisis untuk menghasilkan dapatan bagi mengukur nilai kebolehpercayaan instrumen yang dibangunkan adalah berdasarkan nilai alfa Cronbach yang dilakukan dengan berbantukan software SPSS versi 21. Berkenaan dengan dapatan dapatlah digambarkan di dalam sebagaimana yang terdapat di dalam carta ini, yang mana dapatan ini dijelaskan dengan mengambil kira beberapa aspek berikut, iaitu tentang dapatan tentang kesahan, dapatan tentang kebolehpercayaan, yang mana kesahan akan mengambil kira aspek kesahan kandungan dan juga kesahan muka, manakala dari aspek kebolehpercayaan itu ujian rintis yang telah dilaksanakan dan juga nilai alfa Cronbach. Daripada jadual yang dipaparkan ini juga menunjukkan bahawa pengkaji telah dapat membina sebanyak 5 konstruk item yang terdiri daripada 101 atribut item bagi instrumen soal selidik. Jadi bilangan dan pecahan item adalah mengikut konstruk bagi instrumen yang sebagaimana terdapat pada jadual ini. Seterusnya, pada dapatan tahap pengesahan pakar bagi instrumen soal selidik yang dibangunkan, pengkaji telah menggunakan teknik kesahan kandungan melalui pembuktian content related evidence of validity, itu dengan mengedarkan kepada seramai 3 orang pakar rujuk. Ketiga-tiga pakar didapati telah bersetuju dengan ketepatan isi kandungan, format instrumen, sifat komprehensif instrumen, kebolehgunaan variable, kecukupan kandungan item yang boleh memberi kefahaman kepada sampel untuk menjawabnya, serta ketekalan kandungan dan format item untuk diukur dan dinilai oleh sampel. Manakala dari sudut kesahan muka, yakni face validity, kajian ini juga telah mendapati bahawa ketiga-tiga pakar telah mengesahkan bahawa item-item yang dibina mewakili konstruk yang diukur, termasuk ketepatan penggunaan bahasa, ejaan, frasa ayat. Hanya seorang pakar sahaja yang memberikan cadangan pembaikan kepada 5 item untuk difrasakan ayatnya. Jadi huraian pengesahan pakar dari aspek kesahan muka, yakni face validity, adalah sebagaimana dijelaskan di dalam jadual kedua ini. Di kajian tentang kesahan pakar ini juga mendapati cadangan pakar memisahkan 2 atribut dalam satu item soal selidik adalah penting bagi memudahkan responden menjawab secara tepat dan berfokus kepada apa yang dikehendaki. Jadi berdasarkan cadangan tersebut, pengkaji melakukan ubah suai dan pembaikan di samping melaksanakan pengemaskinian jumlah item di dalam konstruk item yang dimasukkan oleh pakar. Ini adalah tafsiran nilai alfa Cronbach, yang mana bagi dapatan kajian rintis soal selidik yang diedarkan kepada sejumlah 30 orang responden pula, bukanlah bertujuan untuk mengukur dapatan daripada respon sampel. Bahkan sebaliknya adalah untuk melihat kepada kejelasan soalan atau item sahaja. Walaupun pengkaji juga menjalankan analisis nilai alfa Cronbach semata-mata bertujuan untuk mengukur kebolehpercayaan instrumen soal selidik bagi menjelaskan sejauh mana skor-skor dalam setiap item yang diperoleh adalah konsisten dan stabil apabila diuji beberapa kali. Jadi tafsiran nilai alfa Cronbach digunakan bagi menilai tahap kebolehpercayaan instrumen dibangun berada pada tahap di antara tidak diterima ataupun pada tahap boleh diterima. Jadi itulah tafsiran nilai alfa Cronbach sebagaimana dijelaskan di dalam jadual ini ya. Berdasarkan kajian analisis alfa Cronbach yang dijalankan terhadap instrumen yang telah dibina, jika dilihat daripada jadual yang dipaparkan ini, keputusan ujian rintis menunjukkan bahawa indeks nilai kebolehpercayaan alfa Cronbach terhadap kesemua konstruk item bagi soal selidik yang dibina oleh pengkaji adalah berada pada tahap antara nilai indeks 0.90 hingga 1.00. Ini bermakna kesemua konstruk item menurut tafsiran adalah pada tahap kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Baik, sebagai cadangan bagi kajian ini, oleh kerana salah satu daripada konstruk yang telah dibina oleh pengkaji iaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan proses pensijilan halal, maka kajian ini mencadangkan agar dilakukan analisis faktor.
Hal ini adalah bertujuan untuk menyusun sebilangan besar item soal selidik ke dalam konstruk tertentu di bawah pemboleh ubah kajian dan mengurangkan kekeliruan tentang item mana yang perlu dikelompokkan dalam konstruknya. Oleh itu, jenis ujian yang sesuai untuk menentukan sama ada data tersebut sesuai untuk menjalankan faktor analisis atau tidak adalah ujian Kaiser, Mayer-Olkin dan Bartlett. Di antara kelebihan ujian jenis ini juga adalah satu cara untuk menentukan kesempurnaan atau kecukupan item. Jika dapatan laporan kesahan konstruk menunjukkan nilai KMO melebihi nilai 0.6 dan nilai ujian Bartlett yang besar dan signifikan, maka sifat kebolehfaktoran dapat diandaikan dan ujian pula boleh diteruskan. Sebagai kesimpulan, kesahan instrumen adalah sangat penting bagi suatu kajian yang dijalankan, yang mana tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian dan relevannya terhadap kajian yang dijalankan dan seterusnya untuk menyediakan maklumat yang bermakna mengenai tajuk dan pemboleh ubah yang hendak diukur bagi menginferenkan data kajian. Adapun analisis ujian menggunakan pekali alfa Cronbach bagi kebolehpercayaan instrumen soal selidik juga adalah amat penting untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri konsisten instrumen setiap kali digunakan pada masa, tempat dan sampel yang berlainan. Selain itu, kajian analitis berskala kecil terhadap instrumen soal selidik yang dibangunkan juga membantu untuk mendapatkan ketelusan data dan berupaya menilai ketekalan item daripada aspek aras item, objektif item, kefahaman item, kebolehgunaan item dan arahan item itu sendiri. Secara umumnya, dapatan kajian bagi pembangunan instrumen soal selidik tentang proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam ini, khususnya dari aspek kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, telah membantu pengkaji mempertahankan kejituan instrumen dan data-data yang diperolehi bagi menghasilkan kajian yang baik dan berkualiti. Saya juga amat sukacita ingin mengungsikan geran penyelidikan yang telah diluluskan untuk dijalankan oleh saya selaku ketua penyelidik bersama dengan 4 ahli-ahli penyelidik yang lain yang terdiri juga daripada tenaga pengajar dan staf daripada Pusat Penyelidikan Halalan Taiban Universiti Islam Sultan Syarif Ali, iaitu berkenaan dengan kajian keberkesanan proses pensijilan halal di negara Brunei Darussalam dengan jumlah dana sebanyak RM4,985 bagi tempoh penyelidikan selama 1 tahun. Akhirnya, syukran jazilan atas perhatian anda semua bagi pembentangan saya ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengeluh-elukan mana-mana pengkaji yang ingin menghubungi saya bagi sebarang pertanyaan dan cadangan. Jazakumullahu khairal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.